Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pensyarah subjek Al-Fadil Ustaz Syukri bin Ahmad. Seterusnya, insya-Allah pada kali ini kami akan mempersembahkan pembentangan bagi subjek PIMK 3083 berkenaan dengan faraid, dan pembahagian yang kami pilih adalah pembahagian tentang ibu. Seterusnya, ahli kumpulan kami terdiri daripada dua orang ahli. Yang pertamanya adalah saya, nama saya Abdullah Mushrif bin Azizan. Seterusnya sahabat saya Nurul Fatihah binti Abdul Razak. Pertama sekali, perbahasan yang kami akan bahaskan adalah tentang pengenalan faraid dan ashabul furud. Dari segi bahasa, faraid atau ashabul furud ini adalah takdir ataupun ketentuan. Dari segi syarak pula, bahagian yang telah ditetapkan oleh syarak kepada waris tertentu. Ashabul furud pula ialah waris-waris yang menerima harta pusaka berpandukan ketetapan syarak, iaitu Al-Quran, Sunnah ataupun juga daripada ijma'. Pembahagian faraid boleh dikelaskan, dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3 dan juga 1/6. Pembahagian faraid bagi ashabul furud yang bakal difokuskan di dalam pembentangan video yang kami akan bentangkan ini adalah berkenaan satu bahagian saja, iaitu bahagian ibu. Selain itu, dalil bagi pembahagian faraid adalah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha aw dainin aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan min Allah innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, iaitu separuh daripada harta. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara ataupun adik-beradik, maka bahagian ibunya ialah 1/6. Pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengasihi, lagi Maha bijaksana. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Seterusnya, kita akan membincangkan satu persatu tentang bahagian yang dapat oleh seorang ibu. Yang pertamanya, ibu akan mendapat antara 3 bahagian, iaitu bahagian yang pertama adalah 1/3, yang keduanya adalah 1/6 dan yang terakhir adalah 1/3 dan baki. InsyaAllah kita akan perincikan satu persatu dengan slide di hadapan. Di samping itu, bagi pembahagian yang pertama ialah 1/3. 1/3 ni seorang ibu akan dapat apabila pewaris tidak ada meninggalkan. Yang pertamanya anak, tak meninggalkan anak. Yang keduanya tidak meninggalkan cucu daripada anak lelaki. Dan yang terakhir adalah
adik-beradik yang berbilang. Di samping itu juga kami datangkan contoh, beberapa contoh macam mana nak membahagikan harta bagi ibu. Contoh yang pertama, kalaulah ahli waris itu ada ibu dan bapa, maka ibu akan mendapat 1/3 dan bapa akan mendapat asabah. Juga kalaulah keadaan itu ahli waris ada ibu dan juga suami, maka ibu akan mendapat 1/3 dan suami akan mendapat 1/2. Seterusnya, bagi contoh pengiraan untuk 1/3 pula adalah kami datangkan masalah, iaitu pewaris meninggalkan seorang ibu, isteri dan seorang adik-beradik lelaki seibu sebapa, dan harta warisan adalah berjumlah sebanyak RM48,000. Maka ibu akan mendapat 1/3, iaitu kami gunakan asal masalah 12, maka ibu akan mendapat 4 bahagian. Maka bagi isteri pula akan mendapat 1/4, menggunakan asal masalah yang sama, maka isteri mendapat 3 bahagian. Maka adik-beradik lelaki seibu sebapa pula akan mendapat asabah, iaitu sebanyak 5 bahagian. Setelah dikira dan dihitung, ibu akan mendapat sebanyak RM16,000, isteri pula akan mendapat RM12,000 dan adik-beradik lelaki seibu sebapa akan mendapat sebanyak RM20,000. Maka setiap satu bahagian ialah sebanyak RM4,000. Seterusnya, bagi menyempurnakan pembentangan ini, saya meneruskan kepada Nurul Fatihah binti Abdul Razak untuk menyambung pembentangan ini. Dipersilakan. Baiklah, sekarang kita bergerak pula kepada pecahan 1/6. Bilakah ibu memperoleh 1/6 daripada bahagian harta? Ibu memperoleh 1/6 daripada bahagian harta apabila pewaris ada meninggalkan anak atau cucu daripada anak lelaki atau adik-beradik yang berbilang-bilang. Terdapat beberapa contoh yang menyebabkan ibu memperoleh 1/6 daripada bahagian harta si mati. Jadi, bagi ahli waris, ibu bahagian 1/6, bagi ahli waris anak lelaki, bahagian asabah. Seterusnya, bagi ahli waris ibu, bahagian 1/6. Sekiranya terdapat 2 adik-beradik perempuan seibu sebapa, maka adik-beradik perempuan seibu sebapa tersebut mendapat 2/3 daripada bahagian harta si mati. Sekarang, kita akan lihat contoh pengiraan pembahagian harta melibatkan si mati yang meninggalkan ibu, suami dan anak lelaki. Harta warisannya berjumlah RM12,000. Okey, jadi bagi ahli waris, terdapat ibu, suami dan anak lelaki. Bahagian-bahagian yang diperoleh oleh ahli waris tersebut adalah berdasarkan ibu memperoleh 1/6 daripada bahagian harta si mati, suami akan memperoleh 1/4 daripada bahagian harta si mati dan anak lelaki akan mendapat asabah. Jadi, bagi asal masalah pula, kita pilih asal 12, kemudian ibu akan mendapat 2 asal masalah, suami 3 dan anak lelaki 7. Jadi, dari sudut pengiraan harta warisan dan harta yang diperoleh, RM12,000 akan dibahagikan kepada 12 untuk mendapatkan satu bahagian daripada harta. Jadi, 1,000 darab 2, maka harta warisan dan harta yang diperoleh oleh ibu adalah RM2,000. 1,000 darab asal masalah 3, harta yang diperoleh oleh suami akan mendapat RM3,000. Dan juga bagi anak lelaki mendapat asabah, 1,000 akan didarab dengan 7 akan menyebabkan anak lelaki mendapat RM7,000. Jadi, untuk melihat sama ada pengiraan tersebut tepat ataupun tidak, kita akan lihat semula jumlah ketiga-tiga bahagian itu bersamaan dengan RM12,000. Jika bersamaan, maka pengiraan tersebut adalah tepat. Akhir sekali, bagi pecahan 1/3 baki. 1/3 ini adalah berlaku apabila melibatkan masalah Al-Gharawain. Masalah Al-Gharawain ini berlaku apabila pewaris meninggalkan bapa
ibu dan suami atau isteri, dan ibu tersebut tidak mahjub daripada 1/3. Terdapat beberapa contoh situasi yang menyebabkan seseorang ahli waris itu mendapat 1/3 baki, ataupun situasi yang menyebabkan ibu mendapat 1/3 baki daripada bahagian harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi contohnya, yang pertama, apabila pewaris meninggalkan ahli warisnya iaitu suami, bapa dan ibu. Suami akan mendapat 1/2, bapa akan mendapat asabah dan ibu akan mendapat 1/3 baki. Dan seterusnya, situasi yang kedua adalah bapa, isteri dan ibu, di mana pewaris meninggalkan bapa, isteri dan ibu. Dalam situasi ini, bapa akan mendapat asabah, isteri akan mendapat 1/4 dan ibu akan mendapat 1/3 baki. Bagi contoh pengiraan situasi masalah yang melibatkan ibu memperoleh 1/3 baki daripada bahagian harta si mati, berlaku apabila pewaris meninggalkan bapa, isteri dan ibu. Sebagai contoh situasi ini, si mati meninggalkan bapa, isteri dan ibu. Harta warisannya secara keseluruhan bernilai RM60,000, dan dari sudut bahagian asal masalah dan harta warisan dan harta yang diperoleh akan dinilai berdasarkan pecahan daripada RM60,000 tersebut dibahagikan kepada asal masalahnya iaitu 12. Jadi setiap satu bahagian akan bernilai RM5,000. Jadi untuk bapa akan mendapat asabah dan asal masalahnya adalah 5. RM5,000 akan didarabkan dengan asal masalah 5 berjumlah RM25,000. Oleh itu, bapa akan memperoleh RM25,000 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Isteri pula akan mendapat 1/4. 1/4 ini akan didarabkan dengan asal 12, kemudian mendapat 3. 3 asal masalah bagi isteri. Jadi RM5,000 akan didarabkan dengan 3 bernilai RM15,000. Oleh itu, isteri akan mendapat RM15,000 daripada harta si mati. Kemudian yang terakhir sekali, ibu. Ibu akan mendapat 1/3 baki, di mana asal masalahnya adalah 4. RM5,000 akan didarabkan dengan 4 menyebabkan ibu akan memperoleh RM20,000 daripada harta si mati. Oleh itu, secara keseluruhannya, jelaslah bahagian yang diperuntukkan bagi ibu dalam sesuatu pembahagian harta mengikut kaedah faraid adalah 1/3, 1/6 dan 1/3 baki. Oleh itu, ilmu faraid ini sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan oleh umat Islam pada masa kini. Justeru, pembahagian harta mengikut kaedah faraid dapat memberi bantuan kepada waris yang berhak untuk menerima harta pusaka bagi meneruskan kehidupan selepas kematian ahli keluarga. Jadi, kita sebagai umat Islam mestilah mempelajari ilmu faraid untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah-masalah melibatkan perebutan harta yang boleh menyebabkan pergaduhan antara adik-beradik dan boleh menyebabkan putusnya silaturahim antara adik-beradik. Jadi, ilmu faraid ini sangat penting untuk membela hak seseorang yang berhak kepada harta pusaka si mati. Sekadar itu sahaja daripada pembentangan kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Nurul Fatihah Abdul Razak dan Abdullah Musyrik. Terima kasih kepada Ustaz Syukri selaku pensyarah subjek PIM 3083 ini kerana telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan juga ilmu yang sangat bermakna bagi kursus pengantar fiqh ini untuk diaplikasikan pada masa akan datang. Jazakallahu khairal jazak atas segala ilmu dan jasa yang Ustaz curahkan kepada kami.